Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi barisan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita. Kita telah pun menyambut hari kemerdekaan. Kita telah pun menyambut hari Malaysia yang baru berlalu minggu lepas. Dan insya-Allah kita doa supaya Allah panjangkan umur kita. Kita jumpa pada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada minggu hadapan. Itulah kita doa, ya, supaya panjangnya umur kita ini bukan hanya semata-mata panjang, tapi biarlah panjang itu yang berkualiti. Panjangnya usia kita ini dapat dimanfaatkan oleh diri kita dan juga orang-orang lain. Panjangnya umur kita ini, orang lain menerima manfaatnya. Tidak seperti mana disebut dalam pepatah bahasa Melayu, janganlah menjadi seperti melukuk di tepi gantang, adanya tidak menambah, tak adanya tak mengurang. Biarlah kita menjadi orang yang adanya kita diperlukan, tiadanya kita orang hargai. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat. Kalau kita berbicara tentang Hari Malaysia yang baru berlalu, tuan-tuan, kita sambut 16 September pada tahun bila, tuan-tuan? 1963 saja nak uji. Pokok lupa, maklumlah. Katanya Melayu mudah lupa, tapi alhamdulillah Melayu masih ingat lagi. 1963 kita sambut Hari Malaysia. Maknanya sudah 60 tahun. Pada gagasan yang awal, pembentukan itu melibatkan seluruh negeri di tanah Melayu, termasuk juga Singapura dan juga Brunei Darussalam. Namun di akhir-akhir masa, Brunei menarik diri atas sebab-sebab yang mungkin tak dapat dipenuhi permintaannya. Maknanya hanya tinggal Singapura. Maka Singapura berada di Malaysia hanya sekitar 2 tahun. Pada 7 Ogos 1965, 9 Ogos 1965, Perdana Menteri ketika itu Tunku Abdul Rahman memutuskan agar Singapura dikeluarkan daripada persekutuan yang membawa kepada kemerdekaan Singapura pada 9 Ogos 1965. Ini sejarah.
Ya, saya saja mulakan dengan sejarah untuk kita imbas kembali, ingat kembali. Ya, sebab ini negara kita, negara Malaysia yang kita cintai. Jadi kita kena ada semangat kebangsaan, semangat patriotisme. Saya masih ingat lagi apa kata Cikgu Azmi yang apa tu Presiden MAPIM. Di akhir kuliah dia, apa dia kata? Kalaulah berlaku sesuatu di Malaysia ini, sekurang-kurangnya warga lain dia ada negara. Orang Nepal boleh balik negara Nepal, orang Bangla boleh balik negara Bangladesh, orang Aceh boleh balik negara Aceh, orang Indon boleh balik negara Indonesia, orang Cina masih ada keluarga di negara Cina, orang India masih ada di negara India. Kalau orang Melayu nak ke mana? Sebab tak ada negara Melayu selain tanah Melayu. Maka ini yang kita perlu pertahankan. Bukan masalah resis, tapi inilah hakikatnya kita kena ada semangat nasionalisme mempertahankan negara Malaysia. Wallahu a'lam. Sekadar pembuka bicara pada malam ini, ya. Dan kita teruskan kuliah kita pada malam ini. Ya, kalau yang ambil kitab, ya, bila bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada di depannya kitabnya, ya, banyak. Jadi hari ini kita masih lagi membicarakan tentang fasal yang ke-9, yaitu pengenalan berkaitan dengan iman, martabat iman, peringkat-peringkat iman. Dan kita telah membicarakan martabat yang pertama, martabat iman ulama. Sekarang kita masuk martabat yang kedua, muka surat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, martabat iman orang-orang yang bertaklid. Taklid ni kalau ikut mana asalnya ialah ikut-ikut. Ikut tanpa ilmu. Ikut tanpa belajar. Kenapa buat? Sebab orang buat. Kenapa buat? Sebab orang itu buat. Kenapa buat? Pak Imam buat. Tetapi tidak mahu belajar. Kenapa kita buat? Sebab itulah dulu ada kisah. Tapi ini penceritaan lah, sama ada betul ataupun tidak. Sehingga ke satu tahap, bila mana ada orang nak memberi salam, selepas tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika nak sapu muka, orang sebelah tahan tangannya. Bila tahan tangannya, dia sapu tangan kiri. Maka apa ditanya oleh orang sebelah? Kenapa aku sapu tangan kiri? Sebab engkau dah tahan tangan kanan aku, maka aku sapulah tangan kiri. Kalau aku tahan tangan kiri, mungkin aku sapu dengan kaki. Kenapa kau tak perlu sangat sapu? Jawapan ini yang membezakan antara orang taklid dengan orang berilmu. Bila dijawab, ikut tak tahu ke semua orang buat lepas solat, sapu muka. Jadi kita kena buat. Maknanya ini jawapan orang jahil yang hanya ikut-ikut tanpa mengetahui, ya, sebab yang lebih logik. Kalaulah dia jawab, kalau sebab tahan kanan sudah ditahan, aku sapu tangan kiri semata-mata nak mendapat sunnah Nabi buat selepas solat. Walaupun dia tidak wajib, tapi itu adalah sunnah. Kita nak mendapatkan pahala sunnah. Maka itu adalah jawapan orang yang berilmu. Ya. Bila dia jawab, kan semua orang buat. Maka itu adalah jawapan orang yang bersifat taklid. Taklid hanya ikut-ikut tanpa ilmu. Baik, keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, hanya dengan mendengar perkhabaran yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan Allah Ta'ala tanpa mengetahui dalil-dalil kewujudannya. Dia hanya ikut-ikut perkhabaran orang ramai, tetapi tidak mau belajar sendiri, tidak menimba ilmu. Itulah perlunya kita mencari ilmu. Tuan-tuan sekarang datang ni, alhamdulillah,
Allah bagi rezeki, bagi nikmat dengan tuan-tuan dapat duduk dalam kuliah ini, belajar, mencari ilmu. Inilah yang dituntut oleh Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslimin. Martabat iman dan makrifat mereka seperti demikian adalah martabat iman dan makrifat yang paling lemah dan juga yang sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah dari kalangan orang-orang awam. Yang biasa taklid ini adalah orang-orang awam. Orang-orang yang biasanya sederhana ataupun lemah dari segi ilmu. Dan mereka hanya ikut-ikut tanpa ilmu yang sepatutnya mereka tahu. Kita ambil contohlah. Ya. Kita ambil contoh kalau Allah itu bersifat kudrat. Dia belajar, dia dengar orang cakap Allah tu bersifat kudrat. Oh, dia pernah dengar. Saya pernah dengar lah. Allah tu bersifat wujud, qidam, baqa, kudrat. Sekarang itu saja dia tahu. Apa benda kudrat itu? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab tak pernah ambil tahu. Dan tak pernah pun nak belajar. Kat situ kita kena ambil tahu. Mula-mula mungkin kita hanya ikut-ikut. Oh, kudrat tu kuasa, berkuasa. Tapi akhirnya kita mencari berkuasa dari segi macam mana? Bila kita belajar, mencari ilmu, ikut pengajian, oh rupanya kekuasaan Allah Ta'ala itu kuasanya tanpa batasan. Kekuasaannya tiada sempadan. Bukan DG prepaid je yang tiada batasan. Dia punya keluasan internet. Ini kekuasaan Allah Ta'ala tiada batasan, tiada sempadan. Dialah yang maha berkuasa ke atas sesuatu. Dengan dalil. Apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi kita maklum, oh tadi tahu kudrat. Kudrat itu apa? Kuasa. Kuasa macam mana? Kuasa tanpa sepadan. Tak ada siapa pun yang boleh lawan. Apa buktinya? Ayat Quran. Tadi dalil. Itu kita belajar dan jelas apa yang kita maklum. Itu maksudnya begitu ya. Itu iman yang kedua, martabat iman orang yang bertaklid. Ketiga, martabat iman orang yang menjalankan syariat Islam, yaitu keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala berasaskan syawahid dan barahim ataupun bukti, hujah, dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dinamakan dalil nakli. Bila sebut dalil nakli, merujuk dalil Quran dan sunnah. Itu dalil nakli. Ataupun dalil akli. Dalil yang merujuk kepada logik akal. Yang bersesuaian. Ada dalil yang kita tak boleh fikir secara logik akal. Tak mampu difikir, tapi kita percaya atas keimanan. Dan ada juga yang kita boleh fikir dengan logik, maka kita fikirkan secara logik. Ya? Jadi itu iman orang yang menjalankan syariat Islam, maknanya segala keimanan dia berasaskan bukti, hujah, dalil. Maknanya jelas, tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian dan tidak boleh dipatahkan hujah oleh pihak yang lain. Tengok macam mana bila Dr. Zakir naik berhujah. Cukup jelas. Benda tu dia faham, berhujah, jelas. Ada dalil Quran, hadis, dalil akli. Siap dia berhujah dengan kitab lain lagi. Kitab Injil, kitab Hindu, kitab, macam-macam kitab dia berhujah. Sebab agama ini, dia mesti ada hujah. Bukan hanya hanya fikir-fikir saja. Sebab agama ini berpandu pada wahyu. Maka dia jelas ada dalil, sama ada dalil akli, dalil nakli yang berasaskan pada Quran ataupun Al-Hadis.
Baik, muka surat 93. Keimanan atau makrifat mereka tersebut adalah keimanan dan makrifat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang cintakan Allah serta taat kepadanya dan orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Orang yang dalam kategori ini yang memang faham agama, faham hujah-hujahnya, tahu dalil-dalilnya, maka orang ini adalah orang yang imannya tinggi, cinta akan Allah, taat dan takut melanggar perintah Allah. Kita ni ada kata golong begini. Kadang-kadang kita ni dalam takut-takut melanggar juga. Betul tak tuan-tuan? Takut. Salah ni dosa. Buat juga. Nanti taubatlah. Taubat sambal belacan. Pedas-pedas dimakan juga. Tahu-tahu dosa, buat lagi. Nanti taubat, buat lagi. Tak apalah, ni yang terakhir lah. Lepas ni tak nak buat lagi. Buat lagi. Itulah manusia dalam kategori orang awam yang kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah seperti roda. Waktu kita tengah okey, hati tengah baik, masa tu mengaji bagus, solatnya pun bagus, qiyamul lail pun bagus. Rasa okey je, seminggu je. Masa minggu depan out. Malas pula. Nak bangun solat pun malas, bangunnya lambat. Tadarusnya pun hilang. Tu kita. Kadang-kadang naik turun. Ya. Kita perlukan mujahadah, perlukan semangat nak terus maintain. Walaupun bukannya mudah nak kita kekalkan momentum kecemerlangan dalam ibadat. Mereka itu adalah terdiri daripada kalangan ulama yang benar-benar menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi amat pengampun. Ya, alim ulama. Alim ulama ni orang yang berilmu. Disebut alim, orang yang alim. Ulama, sekumpulan orang-orang yang berilmu. Tapi kadang-kadang kita salah sebut, salah makna. Bila tengok orang tu banyak ibadatnya, pergi surau hari-hari, kita kata apa? Alimnya orang tu. Itu bukan alim, itu abid. Orang yang banyak ibadat namanya abid. Disebut alim tu orang yang berilmu. Istilah kita. Nampak orang banyak ibadatnya, tu orang tu orang alim. Tidak. Yang beribadah banyak belum tentu lagi alim. Ya. Ramai yang beribadah banyak tapi kosong ilmunya. Sebab tu kena tambah. Jangan kita beribadah dalam keadaan kosong. Ibadah juga, tapi ilmu kena dicari. Sebab tuan-tuan pernah dengar tak kisah dan pernah dengar rasa-rasa kisah di mana syaitan lebih takut orang yang tidur berbanding orang yang beribadat. Sebab apa? Sebab yang tidur itu berilmu, orang alim. Yang sembahyang tu abid, hanya ibadat, tapi tak ada ilmu. Maka syaitan lebih takut orang yang berilmu. Bimbang-bimbang kalau dia terjaga, dia sedar yang beribadat tu tak betul, dibetulkan. Nampak? Martabat orang yang berilmu itu lebih tinggi berbanding orang yang beribadat. Sebab itulah dikatakan untuk ilmu itu wajib. Sedangkan ibadat sunat tu tidak wajib, hanya dituntut. Sunat menuntut ilmu. Sunat melaksanakan amalan sunat. Kecuali solat wajib tu lain. Ibadah wajib tu lain. Yang sunat. Ya. Berarti ilmu wajib kita tuntut ilmu. Ya. Itu bezanya. Tapi contoh mungkin di surau ini, ya, waktu-waktu senggang, ada yang mungkin rehat, baring, tidur, ada yang mungkin mengaji, ada yang solat.
Kot-kot berlaku ketika itu. Yang tidur tu orang yang alim berilmu, tidur. Tapi yang duk sembahyang, duk mengaji tu orang yang tak berilmu. Wah, baca tu apa-apa salah. Yang tidur boleh terjaga. Oi, tak betul tu bacanya tu. Yang tidur boleh menegur kalau dia terjagalah. Jadi syaitan takut kalau yang tidur tu bangun, biarlah tidur jangan bangun. Dan biarlah yang ibadah ni orang yang tak berilmu, biar terus amalkan ibadah dia yang mungkin salah dan sebagainya. Itu penting. Penting sangat kita berilmu. Baik, seterusnya, keimanan dan makrifat orang-orang yang berilmu yang duduk di martabat iman yang tinggi. Kerana hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahami perkara-perkara yang tak dapat difahami oleh orang-orang awam. Orang awam ni macam kita ni, banyak benda kita tak faham. Sebab tu kita kena merujuk. Memang kita merujuk Quran, Sunnah, lepas tu pendapat ulama dan sebagainya. Sebab kita nak merujuk Quran pun kadang-kadang tak faham. Baca mana Quran, tapi apa ceritanya? Tak tahu. Sebab kita lemah bahasa Arab. Kita tak faham tentang asbabun nuzul satu ayat. Kita tak faham tentang syarah satu ayat. Jadi apa-apa pun kita rujuk pada hadis. Tak ada pada hadis, kita rujuk pada pendapat ulama. Ulama dahulu telah menerangkan apa kisah-kisah tentang suatu ayat itu, syarahnya. Kadang-kala kita tak boleh mengambil makna secara harfiah. Mana harfiahnya, maksud makna satu perkataan begitu. Tapi sebenarnya syarahnya mungkin lain daripada apa yang kita faham. Kalau kita apa-apa pun merujuk pada ulama-ulama yang lebih faham, yang telah mentafsir ayat-ayat Quran. Bukan hanya terjemahan, tapi tafsiran. Kita rujuk balik kitab-kitab muktabar, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Azhar. Kita kena rujuk. Sebab kadang kita baca terjemahan ayat Quran pun belum tentu kita faham apa ceritanya. Sebab mereka adalah orang-orang yang berilmu. Apa pun berilmu. Tidak merujuk pada mereka yang beribadat, tapi mereka yang berilmu. Sebab itulah tuan-tuan, dalam 4 mazhab, kita ada 4 mazhab, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Semua ini adalah orang-orang yang sangat hebat dalam ilmu. Dan dalam ilmu mereka, disiplin ilmu mereka ini dalam mentakwilkan ayat-ayat Quran dan Al-Hadis. Kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Sebab tu kita tengok dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ada benda yang cara hukumnya lain. Bila ada satu perkara, mazhab Hanafi begini, Hambali begini, Hanafi begini, Syafi'i begini. Kenapa tak sama? Sedangkan ambilannya adalah sama. Quran juga, hadis juga, ijma' juga, qiyas juga, itu juga tak lari. Tapi kenapa boleh ada perbezaan? Itu kena faham. Sebab banyak faktor-faktor lain. Faktor kebiasaan ahli dalam satu tempat, faktor sosiologi tempat itu juga mempengaruhi imam-imam itu dalam menentukan ambilan hukum. Jadi kita tak boleh kata imam ni betul, imam ni salah. Imam-imam ni semua betul, walaupun berbeza pendapat. Kerana perbezaan itu berdasarkan ilmu yang ada pada mereka dan juga berdasarkan situasi ketika itu, yang mana situasi berbeza-beza. Negara Arab, Asia, Cina, Afrika, berbeza-beza dia punya suasana, iklim dan cara hidup, menyebabkan sesuatu hukum itu menjadi berbeza. Yang penting kita tidak menyalahkan mazhab yang lain. Semua adalah betul berdasarkan ilmu yang ada. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan dia kepada umat manusia,
dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahami. Ya. Highlight di situ, hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahami. Jadi kita apa-apa rujuk pada ulama. Ya. Jangan tinggalkan ulama yang lama-lama, itu yang muktabar. Walaupun ada pendapat-pendapat yang baru. Ya, rujuk juga. Tapi jangan tuan-tuan rujuk asyik pada Al-Fadil Ustaz Google, Al-Fadil Imam FB. Boleh ditengok sebagai maklumat tambahan, tapi bukan ambilan hukum yang utama. Sekarang ni orang sebut TikTok. TikTok tengok apa? Tengok hukum. Macam-macam ulama fatwa yang lahir pelik-pelik keluar nanti itu. Yang akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi huru-hara. Dah orang tanya, kenapa dekat FB ada orang kata begini ya, dekat TikTok ada orang kata begini. Ya. Bila dia mengeluarkan sesuatu benda yang luar biasa, menyebabkan masyarakat menjadi kadang menjadi tegang. Apa yang berlaku ini? Ya. Mungkin dia baru dapat satu hadis, kemudian dia lebarkan. Dia kata selama ni kita buat tak betul. Dah habis kecoh semua. Sedangkan kita buat selama ni ada satu benda tu dah betul. Cuma ini pandangan yang berbeza, yang kita pun tahu tapi tak di-highlightkan sebab ulama pun tak menitik beratkan. Tapi bila ditimbulkan semula, maka orang tidak mengetahui, mewawarkan, membesar-besarkan, akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi tidak tenteram. Baik. Ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Muaz bin Jabal. Ya. Ketika mana Muaz hendak dihantar menjadi governor di Yaman. Sebab Nabi nak tahu macam mana Muaz nak mengambil sesuatu hukum ketika mana menjadi governor. Sebab bila menjadi governor, maknanya Muaz bin Jabal akan menjadi pakar rujuk, akan menjadi orang yang bertanggungjawab menyelesaikan segala permasalahan. Maka Rasulullah ujilah. Sebelum hang nak pergi ke Yaman sana, aku nak ujilah, nak tanya. Tapi itu bukan bahasa Nabi, bahasa saya. Dalam hadisnya beginilah, saya baca dengan lengkap. Ya. Daripada Affan, daripada Syu'bah, daripada Abu Aun, beliau berkata, aku mendengar Al-Haris bin Amru, anak saudara Al-Mughirah bin Syu'bah, bercerita daripada seorang rakyat Hims yang merupakan sahabat Muaz. Daripada Muaz katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu menghantar Muaz ke Yaman, baginda bertanya, bagaimanakah kamu akan berhukum apabila datang kepadamu sesuatu masalah? Beliau menjawab, aku akan berhukum dengan kitabullah, Al-Quran. Itu yang pertama. Soal Nabi lagi, bagaimana jika tidak terdapat dalam kitabullah? Maka Muaz menjawab, maka aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Baginda bertanya lagi, bagaimana pula jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Beliau menjawab, aku akan berijtihad dengan pandanganku dan tidak akan melampau. Kemudian Muaz bercerita, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku sambil berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membuat sepakat utusan Rasulullah yang menjadikan Rasulnya redha. Ya, maknanya bila Muaz pergi ke Yaman, apa pun mula-mula mesti menggunakan Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Kalau tak dijumpai dalam Quran, mungkin perkara-perkara baru yang tak dapat nak dicari dalam Quran, maka Muaz gunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tak ada juga dalam sunnah, maka apa jawab Muaz? Aku berijtihad dengan diriku sendiri, dengan ilmu yang ada padaku, dengan keadaan yang tidak melampau. Ya, maknanya apa pun berdasarkan ilmu yang ada,
Dia akan membuat keputusan sendiri, tapi tidak lari daripada Quran dan Sunnah. Mungkin menggunakan elah-elah ataupun kaitan-kaitan. Mungkin contoh dalam hadis, ya. Dalam hadis ada sebut kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Tapi zaman Nabi tak ada rokok ke, tak ada Marlboro, tak ada apa lagi? Apa brand lagi? Salem ke? Tak ada. Dia tak ada kullu salam wal Marlboro haram. Tak ada. Dia cuma sebut umum kullu muskirin haram. Jadi kita mengambil itu namanya kias, illah atau kaitan. Bila mabuk, dia tak kata mabuk itu yang menjadikan dia haram. Jadi sekarang apa benda yang haram? Apa yang mabukkan? Maka haram lah. Walaupun nama tu tak ada dalam hadis. Kalau ditanya, apa bukti Salem ni haram? Mana dalilnya? Memang tak ada. Kukut ada yang tanya pula, apa hukum vape? Adakah dalam hadis vape? Memang tak ada. Tapi kita mengambil illah ataupun kaitan mabuk itu dengan hadis Nabi yang mengatakan setiap memabukkan itu adalah haram. Itu kaitan. Ulama menyelesaikan banyak permasalahan. Tapi kita ni tuan-tuan, orang awam, kita tak layak nak berijtihad. Kalau tuan-tuan rasa ilmu tuan-tuan setara dengan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mungkin bolehlah tuan-tuan berijtihad. Kalau ilmu sebanding lah. Sebanding dengan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Orang yang begitu hebat ilmu, yang berfatwa macam-macam. Dalam dunia moden, banyak pendapat fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Dia baru meninggal, rasa 2-3 tahun lepas baru meninggal. Seorang yang sangat hebat. Itu orang macam itu bolehlah dia berijtihad dengan ilmunya yang cukup banyak, cukup hebat. Sebab dia adalah orang yang mampu. Kita ni yang Quran pun dah tak faham, hadis pun tak hafal, ya. Maka kita ikutlah pendapat ulama-ulama dalam memahami ambilan hukum perkara-perkara, terutamanya perkara-perkara baru yang tidak ada hukum. Yang kena cari maklumat baru. Baik tuan-tuan, yang keempat, dua minit lagi ya? Tak sempat masuk yang keempat ni. Nak cerita ni setengah jam. Ya. InsyaAllah yang keempat kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. Ya. Kita baru sempat baca yang kedua, yang ketiga. Yang pertama dah baca bulan lepas. Hari ini kedua dan ketiga. Yang keempat insyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu martabat iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini memang cukup hebat. Iman Nabi dia tak turun, dia terus kekal dan naik. Momentumnya terus naik. Sebab mereka adalah orang-orang yang dijaga imannya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maksum, jauh daripada dosa dan terpelihara. Maka kekallah momentumnya dalam keadaan keimanan berpanjangan. Tak seperti kita, kejap di bawah, kejap di atas. Allahu a'lam, yang baik pada Allah SWT. Yang menurut saya sendiri, saya akhiri bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.